Ini antaranya lah. Saya nak nampakkan sedikit gambaran. Okey, boleh? Jadi bila i'tiqad tadi maknanya kita mengikatkan hubungan kita dengan cara ikat macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, ikat kita dengan Allah. Asyhadu anna Rasulullah, ikat kita dengan Rasulullah. Dua ikatan ni kena ada. Bila kita dah berlaku satu ikatan, macam tadi. Jadi begitulah kita kena jaga perintah Allah ke atas kita. Kita tak perlu persoalkan Allah jaga kita ke tidak, sebab memang Allah jaga kita. Kita tu kita persoalkan, adakah kita jaga Allah? Allah memang confirm dah jaga kita ni. Kita boleh menapah ni, siapa yang bagi? Kita boleh makan ni, siapa yang bagi? Ada. Hatta kata guru kami, kentut tu pun satu nikmat. Betul tak? Walaupun benda tu nampak macam jelek, remeh, benda kotor, tapi ianya juga ada satu nikmat. Sebab ada orang Allah buat tak boleh kentut. Angin tak boleh nak keluar. Tersumbat kot mana tak tahu. Ada roadblock di situ. Tak boleh duduk kembung. Dia kali keluar ke atas, cakap bau. Kan ada kadang kalau Allah nak buat gitu. Ada orang tak boleh buang najis, tak boleh. Kan sakit ke macam mana ke. Kan? Jadi itu semua nikmat. Jadi sebenda orang cakap apa, macam benda yang nampak kotor tu pun, itu pun masih lagi nikmat. Apatah lagi benda yang besar-besar, benda yang best-best, benda yang kita rasa sonok, itu lebih-lebih lagi nikmat. Dan nikmat paling besar tak ada nikmat lain melainkan nikmat apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Okey. Kerana nikmat itulah membezakan antara kita yang dikasihi Allah dan mereka yang dicampak dan dibenci Allah di dalam nerakanya. Na'udzubillah. Baik. Selesai. Itu i'tiqad. Boleh faham setakat ni i'tiqad? I'tiqad tu maknanya pegangan, ikatan. Orang selalu sebut pegangan, tapi kadang-kadang kita pegangan pun kita tak nampak lagi. Senang nak faham ni ikat, mengikat diri kita. Sebab tu dipanggil sifat 20 kita duduk mengaji ni simpulan iman. Sebab apa? Sebab dengan mengaji ni kita mengikatkan diri kita. Jadi ikat ni kena kuat-kuat. Sebab kalau ikat tak kuat boleh terlepas. Dan lagi benda yang sangat berharga, iman ni mahal, berharga. Kalau benda berharga kita ikat pun tak kuat, orang boleh ambil, curi. Setan curi iman kita. Jadi kena ikat dia betul-betul. Nak ikat ni macam mana? Ni kita mengaji ni. Jadi 20 sifat kita mengaji ni diibaratkan, kata Tok Guru, seperti 20 ikatan iman. 20 kali ikat. Selalu golibnya kalau 20 kali ikat payah dah nak terlerai. Tapi kalau baru sekali dua ikat, mudah tercabut. Maksudnya macam tu. Okey? Boleh? Itulah i'tiqad. Lepas tu sikit lagi gambaran lah yang boleh kita nak nampakkan faham. Macam ni, ini panggil apa? Alang kan? Okey, bayangkan lah ni, bayangkan. Menggunakan daya imajinasi. Okey, boleh? Bayangkan. Ni ada alang. Lepas tu pada alang tu ada satu tali turun ke bawah. Kemudian tali tu mengikat cawan kaca ni. Okey. Kalaulah ikatan tali tu tak kuat, menyebabkan cawan ni jatuh ke bawah, apa jadi? Pecah. Itulah ibaratnya cawan kaca tu kita, tali tu agama dan alang tu Allah. Tapi bukan nak kata alang tu Allah. Ini nak bagi faham. Macam mana hubungan kita dengan Allah, kita ikatkan. Tali kita tak perlu risau. Alang tu sendiri kita tak perlu risau dah, sebab Allah Tuhan. Takkan rapuh. Sebab tu jangan mengikatkan pergantungan hidup kita selain daripada Allah. Kerana selain daripada Allah itu pasti rapuh. Sebab tu orang nak ikat sesuatu diikat pada tiang atau alang yang sangat kuat, besi yang kuat. Baru dia yakin, baru boleh kita bergayut. Kan? Kenapa ibu-ibu yakin sangat kipas tu tak kena kepala? Sebab yakin tiangnya tu, alangnya tu kuat, ikatan dia tu kuat. Kalau duk goyang gitu, lain macam kata. Kita jadi tak yakin. Kalau bergantung dengan yang lain, nak bergantung contoh, nak bergantung dengan SPM, yakin ke SPM tu boleh menyelamatkan kita? Boleh bagi kita makan, boleh bagi kita minum. Berbanyak orang ada SPM tapi tak jadi apa kak. Ada saya tengok dia kongsi video dekat handphone ni kan. Budak-budak graduasi, baru graduate, diploma baru graduate.
Bila orang tanya dia, rasa-rasa graduate diploma ni gaji berapa kalau kerja kat luar? Ada yang sebut 2,500, 3,000, okey lagi lah. Ada tu sebut, sebabkan pointer saya tinggi, gaji saya mesti 5,000. Amboi kata. Sebab apa tu? Sebab dia bergantung dengan dia punya sijil. Dia yakin boleh dapat 5,000. Siapa nak bagi? Lah ni orang bukan tengok sijil sangat, orang tengok pengalaman pula. Lepas tu fresh graduate hebat macam mana pun pointer tinggi, gaji biasa tak? Kan, itu pun masih lagi tempoh percubaan. Kan? Orang tak ambil terus bekerja. Kan? Saya sendiri pun orang cakap menguruskan sekolah dan sebagainya. Kan? Bila kita ngurus sekolah, kita nak ambil orang bekerja bawah kita, nak jadi guru dekat sekolah kita. Bukan saya tengok sangat sijil dia. Saya tengok dulu pengalaman dia, macam mana, pernah mengajar tak kat mana-mana apa semua. Kalau dia pun tak gerti lagi, dengan budak pun tak gerti nak cakap macam mana, tak gerti nak urus, payah kat kita. Letih kat kita kan. Sebab kita nak serahkan urusan tu kat dia, baru kita boleh keluar pergi tempat lain dan sebagainya. Tapi kalau dia sendiri tak boleh nak urus sekolah, kita jadi risau tak. Jadi maknanya jangan bergantung. Kan? Ada orang ni bergantung dengan sijil, bergantung dengan title, bergantung. Benda tu semua rapuh. Sebab benda tu semuanya makhluk. Kan? Macam kipas ni tak gantung kat tiang, tapi gantung kat siling, okey lagi lah. Dia gantung dengan tisu. Dia tarik tisu panjang-panjang, lepas tu gantung. Kita yakin tak? Kok mana ni? Kan tisu je. Tisu ni koyak lagi, jatuh kipas ni. Macam tu lah. Semua ni makhluk ni macam tu. Benda yang tak kuat pun, memang tak ada kekuatan. Dia sendiri pun lemah. Kan? Lepas tu kita nak bergantung dengan yang lemah. Buat apa? Jadi jangan bergantung. Jangan bergantung dengan duit. Duit lagi lemah dia tengok duit. Lembik tak? Lembik je. Jadi masukkan dalam tabung duit tu. Jangan bergantung dengan dia, sebab dia lemah. Kan? Jadi itu maksudnya. Alang tadi tu. Kemudian tali ni tu pula. Tali tu agama Allah. Betul Allah kata, peganglah kamu dengan tali aku. Tali. Maksud tali sini dengan makna agama Allah. Kan? Tali ni pun kita tak perlu petikai kan, sebab dia Allah yang punya. Agama ni Allah yang punya. Jadi pasti kuat dah. Tali ni tali yang kuat dah. Memang kuat sungguh. Cuma persoalan dia kat sini, alang kita tak perlu soalkan, tali tak perlu soalkan. Yang jadi persoalan antara tali dengan cawan ni tadi. Ikatannya tu kuat ke tak kuat? Kalau ikatan tak kuat, cawan tu mudah jatuh, pecah. Kalau ikatannya kuat, insya-Allah selamat. Insya-Allah cawan tu tak jatuh. Gini, boleh faham? Jadi faham tak cerita ni? Balik ni suami tanya belajar apa ni, tahu cawan pecah tak pecah ustaz ajar. Dong cawan pula, itu kiasan nak bagi faham. Kan? Okey. Jadi gitulah. Jadi kalau cawan pecah ibarat macam iman yang pecah. Bila kita tak ikat diri kita kuat-kuat betul-betul dengan agama ni, kan? Kalau macam okey, cawan ni tadi, bayangkan cawan ni ikat tali. Kalau duduk macam ni je mungkinlah tak ada apa-apa lah. Tapi kalau datang angin kuat, goyang lama tali ni boleh terlerai tak? Bro, kalau tali tu ikat tak kuat. Orang tepuk ke, macam tu kan iman. Kalau tak ada apa-apa ujian, memang nampak macam kita beriman elok biasa je. Tu Allah bagi ujian tengok. Ada seorang makcik menangis. Apa Tuhan ni apalah kan? Dia sebab cerita dia anak dia semua perempuan. Ramai lah tu. Anak dia semua perempuan. Dah lah semua perempuan, semua anak dia tak kahwin lagi. Sampai dah umur cakap apa, istilah kita panggil apa, andatu lah. Maknanya dah sampai umur 40 dah, masih lagi tak ada lelaki masuk minang apa semua. Kan? Lepas tu bila balik-balik raya, dia jumpa adik-beradik yang lain, adik-beradik dia ni yang lain. Bila jumpa-jumpa, adik-beradik yang lain semua timang cucu. Cucu baru dapat cucu apa semua. Dia tak payah kata cucu, menantu tak ada lagi. Jadi akhirnya dia jadi macam stres, sampai akhirnya keluar daripada mulut dia, Tuhan ni tak adil langsung. Kan? Orang lain semua ada anak cucu lah, menantu. Aku ni apa Tuhan bagi aku semua anak perempuan, jadi macam ni aku.
Sampai cakap gitu. Sebab apa ni? Kata tadi, sebelum diuji, iman tu nampak relax. Cawan ni nampak relax. Tiup angin, baru tahu. Ikat tak kuat, buk jatuh. Cakap macam tu rosak dah akidah. Sampai menyalahkan Tuhan pula dah. Kan, kata Tuhan tak adil apa semua. Habis rosak iman. Walaupun bertudung labuh sekali pun. Tudung labuh tu bagus dah. Itu patuh syariat. Tapi bahagian hakikat, dalaman rohnya juga kena bertudung labuh. Imannya juga kena bertudung labuh. Bukannya kepalanya saja. Tu nak bagi faham situ. Itu pentingnya ikatan. Sebab sebelum diuji memang nampak biasa. Kita tak tahu bila Allah nak uji kita. Bila-bila masa Allah boleh uji kita. Kan? Uji contohlah, bukan doa nak. Contoh suami meninggal. Kan? Kehilangan orang yang kita sayang, kita boleh sedih. Tapi jangan sampai tak boleh terima kenyataan. Merau. Kenapa suami aku? Suami aku tak ada, aku nak hidup macam mana? Dah selama ni sebelum dia kahwin, suami dia ada tak? Sebelum dia kahwin tu suami dia tak ada. Dah dia hidup tak? Tu kenapa dia kata suami tak ada, nak hidup macam mana? La ilaha illallah. Kan? Cari suami baru. Contoh. Tapi nak ceritanya tak ada masalah. Kalau tak ada pun, kita duduk seorang pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab Allah ada. Tapi itulah saya cakap tadi. Kalau hidup kita bergantung dengan makhluk, tok Allah uji, tarik makhluk yang kita bergantung tu, apa nak jadi? Habis lah. Bergantung dengan jawatan, hilang jawatan. Ada orang sampai gila sebab kena pecat. Nak bunuh diri lah. Masih lockdown itu PKP. Kan, banyak syarikat terpaksa tutup, terpaksa buang pekerja dan sebagainya. Ada yang panjat Jambatan Pulau Pinang nak terjun. Tapi terjun dia tak tengok bawah, dia main terjun. Terjun jatuh. Lalu boot lalu. Masuk dalam boot. Rupanya tak mati lagi. Tu nak ceritanya gitu lah. Sebab tu kenapa dia orang yang bunuh diri ni memang masuk neraka terus. Dalam bab agama kita belajar macam tu kan. Sebab apa? Sebab orang yang bunuh diri tidak ada pergantungan kepada Allah. Boleh rosak akidah dia. Dengan sebab dia meletakkan pergantungan hidup dia bukan kepada Allah tapi pada benda lain. Jadi benda ni, iman ni boleh nampak tak benda ni? Benda ni boleh nampak tak kat atas muka orang? Tak nampak. Sebab tu beza Islam dengan iman tadi. Islam ni zahir. Semayang boleh nampak tak? Nampak dia semayang. Puasa nampak tak dia puasa? Nampaklah menyandar kat tiang je, tengok jam. Bila nak buka? Nampaklah ciri-ciri puasa tu nampak. Bayar zakat nampak? Nampak zakat salam, angguk-angguk minta belen pula baki. Patut halal je lah. Kan? Kan? Jadi pergi haji nampak balik kepala otak. Kan? Bawa air zam-zam. Kan? Ada kawan saya, dia balik-balik daripada umrah. Lepas tu dia terlupa nak beli cendah hati untuk kawan-kawan kan. Jadi kawan duk tanya, balik umrah tak bawa apa? Ada. Tapi dia sebenarnya dia lupa, dia dah sampai sini dah. Dia pergi kedai kedai orang jual kopiah pun dia beli. Nanti dia bagi. Padahal Malaysia. Tapi sama je kalau dia beli sana pun made in China kak. Bukannya made in Mekah pun. Kan? Tapi nak ceritanya gitu. Kan? Begitulah. Nak cerita apa tadi? Apa? Pegangan tadi kan. Etikot tadi. Okey. Jadi macam tu. Pegang kita sungguh-sungguh kepada Allah, jangan kepada yang lain. Barulah kita selamat. Bergantung dengan yang lain tadi bergantung dengan suami yang akan Allah ambil bila-bila masa. Bergantung dengan duit akan habis. Bergantung dengan jawatan akan ditukar ganti. Nak bergantung apa? Bergantung dengan Allah sentiasa ada. Hayyun la yamut, hidup yang tak mati-mati. Boleh? Okey, itulah i'tiqad, pegangan. Okey, seperti mana diibaratkan seperti cawan kaca tadi tu. Kalau rasa nak tulis payah, lukis cawan kaca tu. Tapi biar faham, sekejap lagi bila buka balik nota, apa aku lukis cawan ni. Supaya kita faham maksud dia. Supaya kita nampak gambaran dia, apa yang dimaksudkan dengan i'tiqad tu. Boleh sampai kat orang lain pula nanti. Dan i'tiqad tu yang bukan i'tiqad semata-mata.
Bukan pegang aja, tapi pegang tu mesti yang tetap. Tetap tu maknanya jazam. Okey, tetap. Maknanya pegang, sekali pegang terus, tak lepas dah. Tetap ni. Dan macam tadilah, diikat cawan, ikat kuat-kuat tetap. Jadi ribut datang tolak macam mana pun tak ada apa. Duk pegang situ. Jadi nak bagi tetap macam mana? Pasaknya kena kuat, ikatnya kena kuat. Kalau ikat tak kuat, dia jadi tak tetap. Jadi bergoyang situ. Kan? Macam lah ni datang puak-puak Wahabi apa semua. Dia kata mana ada zikir selepas solat? Mana dalil? Kita pun sebab tak mengaji, pegangan tak kuat, kita tak ada habis. Kata malam Jumaat mana ada dalil suruh baca Yasin? Tak ada doa situ dia. Kena bohong dengan orang. Habis akhirnya semua amalan tak ada. Sebab semua amalan kata tak ada dalil. Tak ada zaman Nabi tak buat ni sifat 20. Mana ada zaman Nabi? Kan? Memanglah nama sifat 20 tu tak ada zaman Nabi. Tapi isi sifat 20 ada tak zaman Nabi? Kita ambil contoh satulah. Kita belajar sekejap lagi nanti. Sifat wujud. Walaupun sifat wujud tu disebut dalam pengajian kita sifat 20. Dah, nakkan Nabi tak ajar sahabat tentang wujudnya Allah? Betul tak? Cuma masa tu tak dinamakan lagi spesifiknya dengan nama sifat 20. Tapi isinya sudah ada. Faham? Macam French fries tu, kita nak makan tu. Kan? Isinya apa? Kentang ada zaman Nabi? Ada, tapi French fries ada tak zaman Nabi? Tak ada. Nama French fries tu tak ada lagi, tapi kentangnya dah ada. Kentang yang sama. Kentang yang sama. Cuma lah ni dia buat bagi panjang-panjang itu, dia panggil French fries. Kalau dia buat pusing-pusing, panggil curly fries. Betul tak? Betul. Kan? Esok dia buat bengkang-bengkok macam ni ke fries tu? Bengkang-bengkok fries. Ikutlah. Tapi nama tu hanya diperbaharui je. Tapi isinya tetap sama. Jadi jangan mudah terpedaya dengan puak-puak ni. Golongan Wahabi dan sebagainya ni. Sebab tu pentingnya ilmu supaya kita pegang tu tetap yakin. Jangan goyang dah. Ni akhir zaman ni lagilah zaman-zaman orang nak merosakkan akidah. Hati-hati, jaga-jaga. Tolong pesan kat anak-anak sama. Kan? Ni macam-macam ajaran pelik-pelik dah mula timbul dah ni. Akhir zaman. Yakni maksud tetap tu diterangkan pula. Yakni tiada berubah. Maknanya bila kita dah pegang macam tu, tak ada ubah dah. Sampai kata guru kami, kalaulah ada orang kata ada Tuhan selain Allah. Allah satu, Allah dua. Sampai-sampai dia boleh buktikan kat kita. Dia tunjuk ni ni Allah satu, ni Allah dua. Sampai nampak macam logik macam tu pun, tetap kita punya pegangan Allah hanya satu. Jadi kita tak kalau nak khatam ni lambat lagi, betul tak? Lambat lagi. Jadi kalau dalam masa terdekat ni jadi apa pun macam. Jadi saya bagi tip emergency. Emergency case. Okay, kalau apa-apa jadi, walaupun kita tak faham ke, manalah tahu, kita tak sempat khatam, kita tahu Dajjal dah sampai Teluk Intan. Contohlah. Kan? Dajjal sampai Teluk Intan, dia pun nak rosakkan akidah kita. Ginilah, walaupun ibu-ibu sekalian tak pandai lagi, tak alim lagi, mengaji pun tak habis lagi, tapi pegang sini sudah. Sekurang-kurang inilah selemah-lemah iman, tapi inilah paling boleh cakap apa jalan paling selamat. Iaitu apa pun berlaku, tetap aku pegang Tuhanku satu, namanya Allah. Apa pun jadi, pegang tu. Janji. Kan? Pegang macam tu. Apa pun jadi. Orang datang bawa hujah pelik-pelik kok mana pun, dah. Aku tetap pegang Tuhanku satu, satu tu namanya Allah. Gitu. Walaupun dia bawa dengan logik akal ke apa, tak kira. Walaupun yang datang tu gaya macam seorang ulama serban saja besar kuali gini serban. Tapi dia kata Tuhan tiga sebenarnya. Tak kira lah. Ni kadang-kadang ni macam-macam ni. Kan? Serban apa. Bau turun. Muka bercahaya turun daripada planet Marikh. Turun. Tak kira. Bila dia kata, tak, aku pegang Tuhanku satu, yang satu tu Allah. Apa pun berlaku. Paling-paling tidak yang ni. Nanti kalau dah mengaji lagi nampak faham. Kenapa kita kata Allah yang satu, apa buktinya? Itu tak apa. Tapi belum sampai tahap bukti dan mengaji ni, mana pegang ni dulu sekemah-kemahnya. Inilah maksud jazam tadi.
iaitu satu i'tiqad yang tetap, yakni tiada berubah. Apa pun jadi, aku takkan berubah. Gang situ. Dan lagi dikata tiada syak. Apa syak? Syak ni makna ragu. Dan tiada syak dan tiada ragu. Dan tidak syak lagi, masa kita pun dah habis. Okey, tolong tulis di nota masing-masing. Ustaz terangkan kat kami kedudukan syak. Sebab dekat syak tu ada huraian dia panjang. Kalau nak saya hurai lagi sampai Zuhur ni kan, tak sempat masak nasi ni. Jadi tangguh sini dulu. Kita jumpa insya-Allah bulan akan datang, cerita pasal syak tu. Dia semua sekali nanti ada jazam, ada zon, ada syak, ada waham, ada jahil. Ada 5. Apa benda tu? Kita jumpa episod akan datang. Suspense sikit kan? Macam drama tu lah. Tengok hero nak kena tikam dengan pisau, cut di situ, sambung minggu hadapan. Meeting anak beranak kat meja, rasa-rasa kena tak hero tu? Tanya. Tak. Kalau drama bukan main. InsyaAllah jadi gitulah. Kita akan sambung, kuliah kita akan datang. Ya. Boleh. Orang ni, saya dengar melalui TikTok lah kan. Dia ustaz. Dia ada 2 perkara yang saya dengar. Saya nak menjelaskan. Dia kata kita tak boleh zikir. Kecuali zikir itu disertakan dengan doa. Selepas zikir tu kena ada doa. Kalau zikir aja tak boleh. Satu. Dan satu lagi, baru ni saya dengar, selepas solat, dia bukan kata tak boleh tau. Dia terus kata jangan baca Fatihah. Dia kata macam menghukumkan bahawa tak boleh. Tak boleh. Okey. Sebelum saya uraian tu, sebab tu saya cakap akhir zaman ni zaman yang bahayalah. Orang ada ilmu pun boleh tersalah, apatah lagi kalau tak ada ilmu, kan? Lepas tu jangan mudah terpedaya dengan title ustaz. Saya sendiri pun, ibu-ibu semua, jangan percaya saya 100%. Lepas tu apa yang saya ajar tu, sebab tu saya suka tanya, untuk kita sama-sama fikir betul tak apa saya cakap. Kalau tak betul, rot. Kalau saya tak setuju dengan pandangan ustaz, tak apa, lawan. Saya boleh hujah balik. Bukan hujah balik tu sebab saya nak kata saya pandai tak, tapi sebab kita faham. Bila kita faham benda tu betul, kebenaran tidak ada siapa yang boleh jatuhkan dia, kan? Sebab berduduk atas fakta yang sebenar. Jadi title ustaz semua orang boleh pakai nama ustaz ni, kan? Lagi pula dia mengaji apa semua. Lepas tu kita kena faham akhir zaman kita ni, Nabi kata dah, Islam tu berpecah pada 73 golongan. 72 daripadanya finnar, dalam neraka, hanya satu saja selamat. Yang selamat itulah akidah kita ahli sunnah wal jamaah, yang disebut sebagai al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nampak tak kebelakangan ni berlaku polemik dalam negara kita tentang isu RU mufti wilayah, Asy'ariyah Maturidiyah. Inilah yang kenapa tok guru kita, ulama-ulama kita berbahas-bahas, sampai ada yang berdebat. Sebab ni masalah dia. Orang awam dia tak faham. Dia tengok apa ustaz-ustaz kita ni bergaduh. Bukan pasal bergaduh, tapi antara yang benar dengan yang batil. Mereka tak betul. Sebab tu, okey, contoh. Inilah namanya puak-puak Wahabi ni. Okey, dia berkata jangan baca Fatihah selepas solat. Mana dia selalu minta kita dalil. Kita minta dalil kat dia larangan daripada Nabi. Ada tak Nabi melarang? Kan? Okey, sekarang saya tanya soalan. Kita tak pandai sangat, kita tak alim. Hadis pun bukan saya hafal semua. Ayat Quran pun tak hafal semua. Okay, tapi kita pakai dengan kefahaman. Akal yang Allah berikan berlandaskan syarak. Bukan akal semata-mata, tapi akal berlandaskan syarak. Kita fikir, kalau kita baca WhatsApp lepas semayang, dilarang atau tidak? Lepas, Assalamualaikum warahmatullahi pun buka WhatsApp. Kibam dia. Contoh. Contoh ada lagi. Kan? Contoh. Lepas semayang dia terus buka handphone tengok WhatsApp. Dilarang atau tidak? Soalan. Mudah. Tak yang ngaji pondok boleh jawab. Tak ada larangan. Kalau baca WhatsApp tak ada larangan, takkan baca Fatihah dilarang. Fatihah dengan WhatsApp mana lebih elok
Fatihah kompom-kompom dapat pahala sebab Fatihah ayat Quran. WhatsApp belum tentu pahala. Kan? Buka-buka WhatsApp, "Jah, aku ada cerita baru, main datang rumah ni." Tu belum tentu pahala gitu. Jadi tu nak mengumpat dosa. Fatihah takkan baca jadi dosa. Logik akal kita fikirlah. Adakah orang beratur nak masuk neraka jahanam? Malaikat pun tanya, "Awak ni masuk neraka jahanam baca Fatihah lepas solat," kata. Boleh terima tak? Malaikat pun kata, "I cannot brain lah," kata malaikat. Kan? Malaikat kata, "Pelik takkan baca Fatihah masuk neraka?" Itu je. Kita main hujah-hujah akal gitu je. Kita boleh fikir dah. Kan? Tadi lagi dia kata apa? Tadi tak boleh baca Fatihah. Itu tak boleh baca zikir kalau tak ada doa. Kok mana doa suku, zikir suku. Doa satu amalan, zikir satu amalan yang lain. Nak doa saja boleh, nak zikir saja pun boleh. Nak zikir dan doa lagi boleh. Kan? Lagi afdal. Jadi tak ada masalah. Zikir ni maksud apa? Lepas tu faham dulu bahasa Arab. Apa makna zikir? Zakara, makna sebut. Sebut siapa? Sebut nama Allah. Ada juga dengan makna zikir tu kata ulama, makna ingat. Jadi bila kita ingat Allah tu sebut nama Allah. Dah salah sebut nama Allah. Kalau sebut nama PM salah. Tak salah dah kalau sebut nama PM tak salah. Sebut nama Allah lagi tak salah. Kan? Habis-habis semayang PMX. Boleh tak? Boleh lah. Cuma orang kata, apa hal dia ni? Tak sub betul kata. Gitu je lah. Tapi berdosa tak? Tak berdosa. Kan? Tak jadi apa pun. Cuma orang nampak pelik je lah. Dia ni apa hal ni? Semangat sangat gitu. Itu je lah. Atau habis semayang Malaysia. Semangat patriotik, sayangkan tanah air. Boleh tak? Tak ada masalah. Dan kalau sebut Allah lebih lagi lah. Sebab tu nama Tuhan, bukan nama makhluk, nama Tuhan. Jadi gitu. Boleh tak? Jadi antara pesanan saya, hati-hatilah. Ustaz-ustaz di TikTok ke mana ke tak kisahlah. Di media ni sebenarnya begini saya bagi tahu. Dalam jabatan agama pun ada. Dalam jabatan agama ni terus terang saya beritahu. Dalam parti-parti, termasuk semua parti, kata yang bernama Islam pun sekalipun, ada juga orang-orang dia ni, orang-orang Wahabi ni lah. Maka hati-hatilah. Sebab tu akhir nanti, hujung nanti, yang akan membezakan kita ialah akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mungkin kita sama kumpulan, tapi disebabkan akidah yang berbeza akan berpisah juga. Sebab ahli sunnah wal jamaah sahaja akan duduk bersama ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu pentingnya kita kena faham ahli sunnah wal jamaah ni. Hati-hatilah mereka ni. Dan ada je ustaz-ustaz yang selalu keluar videonya di media handphone kita, WhatsApp dan sebagainya. Kan, ustaz yang popular ada je. Saya tahu. Dulu saya pun tak tahu, bila dah mengaji baru kita tahu. Kadang-kadang kita dengar ceramah dia, lain macam dia disebut ni. Kita boleh agak dah. Dia nak tahu ni payah juga. Dia mesti kita kena ada ilmu yang jelas, baru kita nampak faham. Kalau sama-sama kita sukar nak kenal dia. Kalau Syiah senang. Syiah dia semayang atas batu. Dia akan bawa batu dalam poket dia. Bila nak sujud dia letak batu, sujud atas batu. Tu Syiah. Lepas tu dia punya semayang pun lain. Dia macam tu. Dia macam takbir raya lah pula. Kan? Dia Syiah pelik-pelik. Azan dia pun lain. Terus dia ada sebut nama Sayyidina Ali dalam azan apa semua. Jadi nampak sangatlah Syiah tu. Tapi kalau main dengan Wahabi ni susah sikit. Sebab dia pakai sama macam kita pakai. Dulu orang kata nak kenal Wahabi ni dia tak pakai serban. Ada dah kita jumpa Wahabi pakai serban. Malah pakai serban sejak selubung kepala ni. Oh, macam ulama' lah kita tengok. Tapi rupanya fahaman dia Wahabi. Baba pun ada, nama Baba. Kan, Baba Patani. Rupanya ada juga Baba yang Wahabi. Bukan semua. Kan, jadi kena hati-hatilah benda-benda macam ni. Tak apa, teruskan mengaji. Kalau ada apa-apa kemusykilan, boleh kongsi-kongsikan. Mana yang saya tahu saya sampaikan, mana yang saya tak tahu serahkan kepada Tuhan. Begitulah, boleh? Okey, ada lagi soalan? Ya. TikTok juga, semua TikTok. Bunuh diri. Dalam TikTok dia bunuh diri. Dia ceritakan. Saya tengok dia kata diasingkan daripada orang kubur-kubur yang lain. Kenapa? Okey. Ini ada satu ijtihad dari kalangan ulama kita lah.
Nanti dalam kitab kita ni ada. Tapi di bahagian hujung-hujung, belakang-belakang. Nanti kita belajar. Dalam kitab ni ada Hidayatul Sibyan. Cuma dalam kitab Hidayatul Sibyan dia cerita apa? Dia cerita pasal orang tak semayang. Dia kata kalau ada orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, walaupun dah disuruh taubat, degil tak nak taubat, maka kalau dia mati, asingkan kuburnya daripada kubur orang lain. Disebut dalam kitab, asingkan kuburnya daripada kubur orang lain. Tak cukup dengan tu, dia kata buat satu papan tanda dan tulis, ini kubur orang yang tidak solat. Ini kubur orang tak semayang. Apa tujuan? Bukan nak bagi malu, tapi tujuannya nak bagi iktibar pada orang lain, supaya bab menderhaka Allah ni jangan buat benda ringan. Sebab hari ni orang bermain-main, betul tak? Hari ni selamba. Ada satu video tu saya tengok budak muda, dia minum air arak. Terang-terang ni botol arak dia tuang kasbuk. Lepas tu dia kata Bismillahirrahmanirrahim minum. Han dah lah buat benda haram. Lepas tu sebut nama Allah pula atas benda haram. Jadi dia dah dikira bermain-main. Kalau sekadar minum arak saja, dia berdosa pada Allah. Esok lusa dia taubat, mungkin Allah terima, Alhamdulillah. Kan? Tapi dengan dia bermain-main tu agak jadi macam mana? Tu yang Nabi tengok dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi nampak ada lembu dia keluar daripada lubang yang kecil. Lembu tu besar, keluar daripada lubang kecil. Sempit nak keluar. Bila keluar, lembu tu besar, dia nak masuk balik lubang ni tak boleh. Sebab lubang tu kecil. Tadi dia keluar boleh, masuk balik tak boleh. Dia pun sondor, tak boleh masuk. Maka Nabi tanya malaikat, apa ni wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah umat kamu yang mereka berkata dengan satu perkataan yang melampaui, sehingga mereka nak patah balik dah tak boleh. Nak patah balik tu dah tak boleh. Sebab melampau sangat. Bermain-main dalam urusan Tuhan, urusan agama ni melampau. Kan? Ni benda-benda macam ni lah. Kita kena, orang cakap sebab tu ada kalangan ulama' yang meletakkan, orang cakap satu hukuman. Walaupun dia dah mati, dibuatkan begitu. Tapi walaupun kubur ni dijauhkan, alam barzah tetap alam barzah. Kubur tu tak ada masalah pun. Cuma nampak jauh, bila nampak jauh, orang lain akan rasa macam, macam tu mereka buat benda jahat sampai kena jarak macam tu. Padahal nanti kalau kubur tu penuh, sampai tak kat dia? Sampai juga. Bukannya diasingkan sampai tanam kat bulan, kat Pluto, planet lain ke apa. Tak ada kan. Cuma bila buat macam tu, orang akan takut. Satu hukum hudud, kan, potong tangan sebat dibuat di khalayak ramai. Tujuan dia apa? Supaya orang lain tengok akan insaf. Betul potong tangan, kan, potong tangan hudud. Kalau nak dilaksanakan, bukannya ambil tangan kapak terus pancung gitu, tidak. Akan bawa pergi bilik bedah, doktor akan cek dulu dia punya kesihatan, boleh tak boleh. Kan? Takut nanti ada manis ke apa, lepas-lepas tu berdarah meleleh aja. Jadi bius dulu, jangan bagi sakit. Sebab Islam bukan nak bagi sakit, Islam nak bagi pelajaran, bukan sakit. Kan? Jadi bius, batu bawa potong pula ikut kaedah. Zaman lah ni canggih pakai apa? Laser sap gitu je. Batu jahit balik, bukan balik dia menonom nitik darah gitu, bukan. Kan? Jahit balik. Bila dah jahit kudung macam tu, balik ke kampung, dia geng pencuri ni dia ada persatuan juga. Persatuan Pencuri Teluk Intan contoh. Kan? Bila dia balik, tengok presiden dia tangan kudung itu, timbalan presiden letak jawatan tak? Dia kata, ketua kita pun kudung. Aku insaf taubat Lah kali bubar tu persatuan. Tu tujuan Islam. Bukannya nak seksa. Sebab tu ada bius apa semua. Kita faham bila potong tangan, potong macam tu, balik macam tu. Bukan. Ada kaedah. Sebab tu sebat dalam Islam tak boleh angkat ketiak. Sebat ni pun tak gitu. Dengar apa? Banyak mana orang berzina 100 kali sebat. Tapi 100 kali sebat macam mana? Macam ni. Banding sebatan sivil, gini angkat. Yang tukang sebat pun pusing. 2 kali pusing. Nah, dan kalau dia pusing, orang tu kena macam mana? Dia cabut tu kulit punggung truk, campak. Merah, terbelah kulit. Nah, padahal hukuman Islam gini. Tak. Ada orang tanya, kalau macam tu tak sakit Memang Islam bukan nak bagi sakit. Islam nak ajar. Itulah Islam. Macam mana nak ajar? Dengar 100 kali sebat, takut tak? 100 kali. Allah. Tobat. Tu. Nak menakutkan. Bila takut, orang takut pada Allah. Orang bukan takut dengan undang-undang, tapi takut dengan Allah. Itulah.
Kan tak? Jadi bila dibuatkan hukuman, diasingkan kuburnya jauh daripada orang dan sebagainya itu, supaya orang jadi takut, ambil iktibar, insaf. Apapun kalau dia dah bertaubat dan Allah terima taubat dia di alam sana, selamat dah. Kan? Allah akan terima taubat dia kalau betul dia dah bertaubat dah. Tapi soal kubur tadi, ni untuk orang yang hidup mengambil pelajaran. Tanam saja tak ada masalah. Kan? Kalau nak tanam, kira jauh daripada orang, ulama tanam jauh daripada orang tak? Kan? Pergi kat Melaka, hari tu saya bawa balik daripada Melaka, ziarah makam wali Allah di Melaka. Nama dia Sultanul Arifin Syekh Ismail. Makam dia di kat Pulau Besar. Nak pergi makam kena naik bot dulu. Makam dia kat situ. Ada je makam-makam ulama kadang-kadang jauh atas bukit dan sebagainya, dia mengasingkan diri dia. Kan? Jadi kalau kata tak baik, sian dia kubur dia jauh daripada orang dah, boleh jadi dengan sebab jauh itulah lagi Allah sayang kat dia. Jadi tujuan dia tu nak bagi takut pada orang lain. Jadi tak ada masalah, boleh. Ya. Okey. Bagus soalan. Banyak pula soalan ya. Macam tak nak balik je. Tengok beg dah kemas. Tapi baguslah nak tanya soalan, bagus. Bagus soalan ditanya, kalau orang yang mati bunuh diri ataupun murtad dan sebagainya kan. Betul, adakah dia di bumi macam biasa? Okey, begini. Macam saya sebut tadi, iman ni boleh nampak tak dengan muka? Tak nampak. Jadi selagi mana orang tu kita dengar dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka kita hukumkan dia masih lagi Islam. Walaupun mulut dia jahat kok mana pun, dia kata Allah bukan-bukan ke macam mana ke, tapi tengok masih lagi IC-nya Islam, nama dia pun masih lagi Islam, kan? Gaya Islam tu masih lagi ada, nama dia ke. Jadi masih lagi kita hukumkan dia Islam. Adapun soal iman dia tu, itu dia dengan Tuhan. Mana kalau Allah terima iman dia, selamatlah dia. Kalau Allah tolak iman dia, maknanya kafirlah dia. Sebab tu orang yang ditanam di perkuburan Islam, boleh jadi bukan semuanya beriman. Boleh jadi. Dan orang yang ditanam di perkuburan Jerat Cina ke dan sebagainya, pun boleh jadi bukan semuanya kafir. Boleh faham maksud saya? Sebab boleh jadi ada orang dia dah masuk Islam, dia dah beriman, tapi dia takut sebab ancaman keluarga. Saya dengar ada cerita, dia masuk Islam, mak ayah dia nak bunuh dia lah apa semua. Akhirnya dia orang cakap apa, mendiamkan keimanan dia. Dia duduk kat rumah mak dia lagi, tapi dia buat senyap. Sekali dia keluar pergi masjid nak solat. Bila mak tanya nak pergi mana, nak pergi kedai tak? Dia bohong. Kan, sebab apa? Nak selamatkan iman. Jadi kalau takdir mati, orang pun tanam dia dekat Cina ke sebagai contoh kan. Buat cara depa lah. Tapi dari segi iman, Allah dah terima iman dia, insya-Allah. Begitu juga sebaliknya. Orang yang nampak zahirnya Islam, tapi imannya hanya Allah saja yang tahu. Jadi sebab tu kita dilarang menghukumkan orang lain kafir selagi mana orang tu bersyahadah. Dia jahat ke apa sebagainya, kafir dia ni, tak boleh. Tapi kalau kita kata okey, ciri kalau orang yang cakap gini jatuh kafir akan dia, itu tak apa. Kita tak spesifikkan nama dia, kita sebut umum. Siapa yang menghina hukum Allah, jatuh kafir akan dia. Siapa tu? Siapa-siapa. Tak kira lah siapa-siapa. Imam Masjid Haram pun termasuk juga. Siapa-siapa tu. Macam tu. Tapi kalau kita kata Polan bin si Polan ni kafir, sedangkan dia semayang, sedangkan dia mengucap di kalimah syahadah, sedangkan nama dia masih lagi Islam, maka takut kafir tu patah balik kepada orang yang berkata orang lain kafir. Itu dilarang, ada hadisnya. Nabi larang. Jadi jadi menjawab pada persoalan tadi, kalau orang tu macam ni masih lagi ada unsur-unsur Islam pada diri dia, maka kita tetap selesaikan jenazah dia tu cari Islam. Adapun dalam alam sana, itu terserah kepada Allah. Begitu. Okey. Tapi kalau memang terang dah, dia pun isytihar, saya keluar Islam, saya masuk Kristian, contoh dia kata, dia pun pakai rantai salib apa semua, memang sah dia ni kafir, maka tak ada lagi urusan dia terhadap cara Islam. Itu urusan cara orang kafir. Sebab itu dah memang jelas, dia pun isytihar. Boleh faham? Gitu. Boleh? Ada? Habis? Beg kemas dah tu?
Dah tu ya. Nantilah soalan simpan lain kali pula. Nanti tak ada soalan dah. Jadi cukup sekadar tu pengajian kita pada pagi ini. Moga-moga walau kalau tak banyak sekalipun, sikit pun, insya-Allah moga-moga yang sedikit tu memberi manfaat. Ilmu ni walau sedikit dia macam emas. Emas walaupun sedikit tetap bernilai. Kan? So bergram pun tetap bernilai. Kan? Jadi begitulah kita, moga-moga kita mendapat manfaatnya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi okey, sikit makluman kami sebenarnya dah stop menjual barang niaga. Sebabnya ada beberapa faktor lah. Antaranya sebab barang tu sebenarnya bukan kami yang buat, orang lain buat. Jadi bila dinilai-nilai balik, untungnya tu tak besar sangat. Tapi nak menanggungnya tu besar, nak bawa kan, jadi kenderaan, betul nak pergi ambil pun jauh dan sebagainya. Kaki tangan pun tak cukup. Sebab sekarang saya dah fully duduk di Pondok Sufiah An-Nur, bukan lagi Pondok An-Nur. Jadi makna kata kita nak susun, sebab kita punya kaki tangan staff pun tak ramai. Jadi buat masa ni kami stop lah perniagaan. Jadi kalau tengok kalau tak ada bihun, tak ada biskut, tak ada dah. Okey. Jadi tak ada jualan dah. Cuma kami akan buat bisnes lain. Tapi tak boleh cerita lagi lah. Sebab kalau cerita tak jadi, mak malu je. Bagi buat dulu. Nanti itulah kita akan umum lain. Kemudiannya macam tabung yang kita plankan tu, kalau ada siapa-siapa nak lagi, ada Ustaz Borhan, dia ada bawa lebih lagi. Kalau siapa nak tambah, tak puas lagi, nak tabung banyak lagi, bolehlah ambil lagi. Semuanya percuma aja. Yang belum ambil pun boleh ambil lagi. Okey. Jadi cukuplah sekadar tu. Dan doakan kami, mulai esok pondok kami dah mula berjalan, dah ada masuk pelajar. Dan doa juga, doakan untuk saya, moga-moga saya kuatlah. Sebab bila dah mula pondok ni, saya punya masa dah semakin padat. Nak kejar kuliah di luar, lepas tu nak kejar kelas di pondok juga lagi. Kan? Tapi kita risau-risau juga. Cuma moga-moga harap inilah, insya-Allah, dengan pertolongan Allah, insya-Allah. Okey, jadi satu lagi juga saya maklum awal juga, saya akan mula, bila dah mula pondok ni, saya akan mula mengurangkan kuliah di luar. Sebab nak memberi fokus pada kuliah-kuliah di pondok. Sebab saya target saya nak mencari pelapis. Jadi saya nak fokus kepada mereka yang datang pondok untuk mengaji tu. Jadi kuliah di luar ni akan dislowkan sedikit demi sedikit. Tapi tak adalah tangguh sampai ni hakikat marifah tak habis lagi ni. Jadi kita akan cuba habiskan juga, insya-Allah saya cuba untuk khatamkan kitab. Tapi kalau khatam, maknanya tak ada sambung dah. Habis ni tu saya nak duduk pondok je. Duduk pondok, ngajar gitu, beramal gitu, meninggal di pondok. Harap begitulah. Macam tu je. Tapi lambat lagi, jangan buat muka sedih tu. Mungkin ada 5-6 tahun lagi ke, tak tahulah 10 tahun lagi ke. Ni nak habis pun lama lagi ni. Kan? Cuma perancangannya begitu. Saya beritahu siap-siap aja. Okey, jadi gitulah. Doakan kami lah. Moga-moga apa yang dilakukan ni diterima Allah dan dikasihi Allah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal as-salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.